الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk malam ini saya tidak bercadang untuk sambung ayat berikutnya. Kita nak sambung lagi ayat yang telah dibaca minggu lepas, ayat 28 surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan ingat kepada Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Telah dinyatakan minggu lepas berhubung dengan beberapa sirah, beberapa bentuk zikir, sama ada tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, hawqalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, dan beberapa riwayat hadis tentang kelebihan zikir-zikir yang dinyatakan itu. Yang dinyatakan dalam ayat 28 surah Ar-Ra'd, faedah kelebihan amalan zikir itu sendiri membawa kepada al-itmi'nan fil qalbi, ketenangan pada hati. Apabila Allah Ta'ala menyebut perkataan al-qulub, jamak daripada qalbun, hati, sebenarnya lebih tepat diterjemah dengan maksud jantung. Walaupun kita biasa terjemah qalb dengan hati, sebab hati dalam bahasa Arab kibdah, kabad. Asalnya kibdah, kabad. Qalbun sebenarnya jantung. Kalau dalam bahasa Inggeris, hati itu apa dia? Liver. L-I-V-E-R, liver. Ataupun jantung, heart. H-E-A-R-T, heart. Tapi dia terjemah dengan jantung. Tapi biasa kita terjemah dengan heart tu dengan maksud hati, tapi sebenarnya jantung. Tak apalah apa-apa terjemahan, tapi yang lebih tepat, qalbun tu sebenarnya bukan hati, jantung. Ia adalah sesuatu yang bersifat mudah berubah. Qalbun daripada kalimah qallaba yuqallib. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Allah Ta'ala menukarkan waktu malam kepada siang, siang kepada malam. Oleh kerana itu dalam doa Nabi pun dia minta, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan, yang menukar-nukarkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang boleh mengubah hati, tsabbit qalbi ala ta'atik. Sarrif qalbi ala ta'atik, palingkanlah hatiku untuk melakukan ketaatan. Sifat hati ini boleh berubah. Tetapi sejauh mana kita boleh merasai ketenangan dalam jiwa kita, dalam hati kita, sebab hati ini berperanan sebagai al-malik, sebagai raja. Dalam hadis riwayat An-Nu'man bin Bashir berhubung dengan persoalan halal dan haram, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara kedua-duanya ada perkara yang menimbulkan keraguan, perkara syubhat. Baik, di akhir hadis itu Nabi SAW menyatakan, ala wa inna kulli malikin hima. Ketahuilah, bagi setiap raja itu, setiap pemerintah itu ada larangannya, ada tegahannya. Ada benda yang boleh, ada yang tak boleh.
ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah larangan Allah ialah perkara yang diharamkan olehnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam tubuh manusia ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Apabila elok stokor daging ni, maka elok seluruh tubuh, dan apabila rosak benda ni, stokor ni, maka akan rosak seluruh yang lain. Itulah dia hati. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika membahaskan persoalan hati dalam bab yang melibatkan soal kerohanian, dia menganggap bahawa hati ini adalah seperti ketua, sama yang dinyatakan adalah hadis Nabi yang sahih itu, raja, penguasa yang menguasai seluruh tubuh manusia. Rosak atau tidak seseorang punca daripada hati. Sebab tu hati yang rosak, walaupun dia berzikir, dia tidak akan merasai ketenangan. Hati yang rosak, walaupun dia berzikir, tetapi zikirnya zikir lidah sahaja. Hati yang rosak, walaupun dia berzikir, tetapi tidak naik zikir itu kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala merakamkan kisah orang-orang munafik yang apabila mereka salat dalam keadaan malas, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali ingat yang sedikit. Kenapa orang munafik tidak mampu untuk ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak? Ingat juga, ingat sikit ya. Sebab orang munafik fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit itulah yang menyebabkan zikir kepada Allah itu susah nak masuk dalam hati. Tetapi apabila orang itu boleh bermujahadah untuk buat penyakit dia, di situlah dia akan merasakan nikmatnya berzikir. Baik, faedah di dunia memberi ketenangan. Rasanya tak perlu kita panjangkan itu. Faedah yang kedua, di dunia faedah zikir boleh menjadi benteng untuk menyekat kita daripada gangguan syaitan. Walaupun pertarungan antara kita dengan syaitan ini suatu pertarungan yang sangat sengit, sangat hebat, tidak ada noktahnya. Walaupun kita dah kadang berzikir pun, syaitan masih mari lagi. Dia masih cuba lagi untuk masuk dalam hati kita melalui mungkin buruk sangka, mungkin rasa marah tidak menentu. Allah Ta'ala menggambarkan sifat orang-orang munafik dan juga orang kafir. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Syaitan telah menguasai mereka sehingga menjadikan mereka itu lupa untuk ingat kepada Allah. Oleh kerana syaitan telah istihwadhu syaitan alaihim, istahwadha alaihimus syaitan, syaitan telah menguasai mereka, maka dia menjadikan mereka itu lupa untuk ingat kepada Allah. Jadi salah satu punca manusia lupa kepada Allah kerana syaitan. Sebab bila kita ingat kepada Allah, syaitan akan lari. Walaupun dia lari, tapi kalau tak kena cara, tengah-tengah berzikir pun dia mari juga. Sebab tu amalan zikir yang paling utama tilawatul Quran. Kalau ulama dalam mazhab Maliki, dia kata wajib baca isti'azah. Walaupun jumhur ulama mengatakan hukumnya mustahab, digalakkan, disunatkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim berdasarkan ayat dari surah An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu mahu membaca Al-Quran, berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Apa perlu kita membaca a'udzubillah, isti'azah ketika nak baca Quran? Supaya semasa kita baca tidak ada gangguan syaitan. Baca Quran itu zikir, tapi pastikan zikir itu tidak diganggu oleh syaitan. Baik, nota yang muadah kemarin ini untuk kita melihat faedah zikir di akhirat nanti. Faedah zikir di dunia, kalau kena cara kita mendapat ketenangan jiwa dan kita mendapat perlindungan daripada gangguan syaitan. Kita melihat apakah kelebihan dan faedah zikir untuk akhirat nanti. Di bawah tajuk membina mahligai di syurga. Seorang sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari berkata, bahawa pada malam Isra dan Mi'raj, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu, yakni melintasi tempat di mana
baginda berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS pada langit yang ketujuh. Dia jumpa Nabi Ibrahim sedang duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, siapakah orang yang bersama denganmu itu, wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, inilah Muhammad. Lalu Nabi Ibrahim lalu berkata kepadanya, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk membanyakkan menanam pokok dalam syurga, sebab tanahnya sangat subur dan kawasannya sangat luas. Nabi SAW bertanya, bagaimanakah menanam pokok-pokok di syurga? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, ucapkanlah kalimah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban. Berhubung dengan kelebihan zikir haqalah la hawla wa la quwwata illa billah. Sekali kita sebut, naik pokok, tumbuh, muncul atau tumbuhnya pokok dalam syurga, yang menjadikan syurga itu indah, cantik dengan pokok-pokok yang tumbuh. Sebab syurga itu sendiri maknanya jannah, itu maknanya bustan, taman, kebun. Menempah rumah di syurga. Syurga ialah tempat kediaman terakhir bagi hamba-hamba Allah yang berbakti. Hadis di atas mengisyaratkan bahawa kita sendiri yang akan membangunkan tempat kediaman tersebut. Sesiapa yang menginginkan rumah yang megah dengan taman-taman yang indah di syurga, dia boleh menempahnya dari sekarang. Kena booking sekarang ni. Kena booking juga. Sebab kita nak gaya, kalau buat baju, tepah baju Melayu lewat-lewat tak ada, sebab tukar jahit sibuk. Baik, sebelum kita mati, kita kena booking sekarang ni rumah kita dalam syurga. Tapi kenapa rumah ni tidak sah banyak? Di antaranya dalam hadis yang sahih, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang membina sebuah masjid kerana Allah, ikhlas kerana Allah, dia buat sebuah masjid, memerlukan belanja yang besar, maka Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah baitan, sebuah rumah, atau lebih tepat lagi sebuah mahligai dalam syurga dengan sebab bina masjid. So, kalau buat masjid, maka dapat sebuah mahligai dalam syurga. Mahligai itu dengan sebab dia bina masjid di dunia. Satu. Ada pula orang lain yang mendapat sebuah rumah yang dinamakan khusus Baitul Hamdi, rumah pujian, kerana dia boleh bersabar di atas musibah yang menipanya, termasuklah ketika kematian anak yang kecil. Kadang-kadang mungkin ada setengah orang dapat anak meninggal ketika kecil, mungkin dia sedih, tapi kalau dia bersabar dan masih mampu memuji Allah, maka Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah rumah dalam syurga yang dinamakan rumah Baitul Hamdi. Ada dalam hadis riwayat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, apabila malaikat yang mencabut nyawa, malakul maut, mencabut nyawa seorang anak yang masih kecil, lalu Allah Ta'ala bertanya, qabattum walada abdi, kamu telah mengambil nyawa anak kepada hamba-Ku ini? Naam, ya, mereka kata. Qabattum thamarata fuadihi, kamu mencabut nyawa buah hatinya? Naam, ya. Lalu Allah Ta'ala bertanya, padahal dia lebih mengetahuinya. Kalau tak tanya pun dia tahu dah. Dia tanya malaikat, madza qala abdi, apa yang hamba-Ku kata setelah dia mendapat musibah kematian anak dia? Lalu kata malaikat, hamidaka wastarja'a, dia telah memujimu ya Allah, yakni dia menyebut alhamdulillah, dan dia menyebut kalimah al-istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya dia sabar dan tabah menghadapi ujian kematian anak. Lalu kata Allah Ta'ala, ibnu li'abdi baitan fil jannah, binalah untuk hamba-Ku ini sebuah rumah dalam syurga, wasammuhu baital hamdi, namakan ia rumah pujian. Dua. Kalau orang yang sama tu, pertama bina masjid, dia ada sebuah rumah sebab dia bina masjid atas dunia. Kalau dia bersabar atas kematian anaknya, ada pula rumah yang kedua. Baik, kalau orang tu semai sunat, dalam hadis riwayat Ibnu Umar dan satu riwayat lain daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, sesiapa yang man shalla 12 rak'atan,
Sesiapa yang sehari semalam dia sembahyang sunat rawatib 12 rakaat, Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Rumah ni dengan sebab khusus dia sembahyang sunat rawatib. Disebut dari riwayat itu 12 rakaat, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, asar tak ada, 2 rakaat lepas maghrib, 6, 2 rakaat lepas isyak, 8, berapa tadi? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, ni dah situ. 2 rakaat lepas maghrib, 8, 2 rakaat lepas isyak, 10, 2 rakaat sebelum subuh, 12. 12 ni disebut dalam hadis yang sahih. Sesiapa yang solat sunat rawatib 12 ini, maka akan dibina untuknya rumah dalam syurga. Kalau seseorang itu sehari itu cukup, katakanlah cukup 12 ni, maka telah ada sebuah rumah untuk dia. Kalau esok lusa cukup, berapa dah rumah? Sebab yang Nabi sebut atas lafaz 12 tu untuk sehari. Berapa banyak seseorang itu akan memiliki rumah dalam syurga dengan sebab saya sunat rawatib hak cukup. Dia punya kadar dengan 12 rakaat. Tak campur dengan hak lain lagi. Tak campur dengan rumah zikir ni lagi. Kalau atas dunia, kalau kita kata orang tu rumah banyak, setiap lokasi dia pergi, situ ada rumah dia. Dia mungkin dia di Kelantan, kerja di Kelantan, tapi kalau dia pergi Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur dia ada rumah dia, tak perlu sewa hotel, dia ada rumah dia sendiri. Biasa hak gini ni orang bertahan, mungkin peringkat raja-raja lah. Kalau di Arab Saudi, Raja Saudi di istana dia di Riyadh ada, di Mekah ada, bahkan di Mina dekat melontar jumrah pun ada. Di Madinah ngadap betul-betul asrama pelajar Universiti Islam Madinah atas bukit ada istana dia. Tak apalah dia raja, dia duit banyak. Tapi kita akan menjadi raja di syurga, dan kita akan memiliki rumah yang begitu banyak dalam syurga mengikut amalan kita. Kalau kita nak bincang malam ini berhubung dengan rumah ataupun mahliga dalam syurga yang dibina sebab amalan-amalan zikir kita. Sesiapa yang menginginkan rumah yang megah dan taman-taman yang indah di syurga, dia boleh menempahnya sekarang. Harga yang diminta bukanlah wang ringgit ataupun emas permata, tetapi amalan soleh dan zikir yang kita lakukan. Amalan inilah yang akan menjadi bahan bagi pembinaan rumah-rumah di syurga. Maksud jadi bahan ni, kalau kita boleh pahala ni kan, kena ada pasir, kena ada semen, kena ada batu blok, jokong ke apa, ada besi. Kalau untuk buat rumah di dunia. Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada Al-Hakim Al-Ahmasi, aku mendengar bahawa syurga dibangunkan dengan zikir. Apabila zikir itu terhenti, maka berhenti juga malaikat yang bekerja membangunkannya. Apabila mereka ditanyakan, mengapa kamu berhenti bekerja? Mereka menjawab, mereka ni malaikat yang kerja membina mahliga dalam syurga menjawab, kami sedang menunggu bahan binaannya. Maknanya kalau kita kuat berzikir, maknanya bahan binaan untuk malaikat bina rumah kita dalam syurga tu. Orang kata tala semua. Kalau buat rumah tala tak cukup duit ya, orang buat asas tahun siap. Kita sebab tak cukup duit, bahan binaan tak boleh beli, rumah lambat siap. Ini jadi satu motivasi bagi kita berdasarkan riwayat ini. Pada saat ini semua para pekerja binaan itu tengah giat bekerja. Apabila telah selesai semua yang hendak disiapkan, pemilik rumah pun dijemput untuk mendiaminya. Baik, ada satu kisah menarik yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Suatu hari ada seseorang yang soleh berjumpa malaikat dalam mimpinya. Ini perkara biasa. Kalau baca kisah-kisah orang soleh dulu, mimpi jumpa malaikat ni biasa. Malaikat itu berkata, kami diperintahkan untuk menyelesaikan binaan rumahmu di syurga. Rumah itu dinamakan Wila Kebahagiaan, ataupun dalam bahasa Arabnya Darus Surur. Kami telah membina dan menghiasinya dengan sangat indah. Khabar gembira untukmu, setelah 7 hari nanti rumah ini akan sempurna dibina. Orang soleh ni mimpi, malaikat beritahu gitu, 7 hari lagi
Rupa-rupanya 7 hari kemudian orang soleh itu pun meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Dia tahu dah. Maksud 7 hari lagi siap tu sebab 7 hari lagi orang ni akan mati, tunggu masa untuk masuk ke dalamnya. Zikir dan pohon syurga. Hadis ini dan beberapa hadis yang lain mengatakan bahawa pokok-pokok yang menghiasi taman-taman syurga dibuat daripada zikir-zikir yang dibacakan oleh manusia. At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan daripada Jabir, seorang sahabat nama Jabir bin Abdullah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, man qala subhanallahil azim wa bihamdi, sesiapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, maka akan ditanamkan untuknya pokok kurma di syurga. Ghurisat lahu nakhlah fil jannah. Lafaznya ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan untuknya pokok kurma di syurga. Tak perlu kita pertikai apa pokok kurma tak ditanam pokok deri je. Mungkin setengah tu pokok kurma tak menarik. Mungkin ada yang nak pokok lain. Ini berhubung dengan kelebihan zikir ni. Kita nak tukar apa tukar itu wallahu alam tak pasti, tapi khusus untuk kelebihan subhanallahil azim wa bihamdi ditanam untuknya satu pokok kurma. Tapi walaupun kita nampak pokok kurma bentuk dia ialah lebih kurang pokok kelapa sawit, tetapi yang ada di syurga jauh lebih menarik, lebih cantik dan lebih hebat. Menurut ramai ulama, makna zikir di sini bukanlah terbatas pada aktiviti lisan sahaja, namun ia meliputi pelbagai ibadah yang dilakukan manusia, termasuk aktiviti menuntut ilmu. Kita berada dalam majlis ilmu, sebenarnya ini termasuk majlis zikir. Ada satu riwayat hadis, riwayat seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib. Hadis itu asalnya diambil daripada Mu'jam At-Tabarani. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu melintasi taman-taman syurga, maka berhentilah sebentar untuk yarta' di mana untuk bermain. Kalau budak-budak kan jalan-jalan nampak ada taman permainan, berhenti sebentar nak main buai ke, main glosa ke, lebih kurang gitu. Farta'u. Farta' ni maknanya bermain, untuk berhibur. Kita baca di awal surah Yusuf dulu, apabila adik-beradik dia minta ayah dia Yaqub, dia kata lepaskanlah Yusuf, arsilhu ma'ana yarta' wa yal'ab. Hatalah Yusuf tu untuk berhibur, pergi berhibur, berseronok dan bermain-main dengan kami. Maka dalam hadis itu Nabi sebut idza maradtum birriyadil jannah farta'u, apabila kamu melintasi taman-taman syurga, maka berhentilah sebentar untuk kamu berhibur, untuk kamu bermain di situ. Lalu sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apakah itu taman syurga? Majalisul ilmi, majlis ilmu. Tapi hadis di segi sanadnya tidak kuat. Hadis itu tidak kuat sebab dalamnya ada seorang rawi yang majhul, yang tak diketahui. Mana hadis itu adalah dhaif, tetapi boleh diambil istifadah tentang kelebihan majlis ilmu. Berkata Sa'id bin Jubair, seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in di Mekah. Sa'id bin Jubair ini seorang tokoh ulama zaman tabi'in yang hebat. Kisahnya sangat menyedihkan. Dia di sejarah mencatatkan dia telah dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, betul atau tidak wallahu alam, tapi kisah itu cukup masyhur. Dalam satu buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi, antara al-alim dengan at-taghi, antara orang alim dengan orang yang melampau. Maksud alim di sini Sa'id bin Jubair dengan seorang yang taghut, melampau, iaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kisah itu menyebut, banyak ulama sebut dalam kitab-kitab sejarah, oleh kerana ada perkara yang tidak disetujui, yang tidak dipersetujui oleh Sa'id dengan pihak khalifah, pihak pemerintah, walaupun dia tidak menentangnya, tetapi Al-Hajjaj telah mengambil tindakan yang sangat apa kita kata, sangat keterlaluan, sehingga Sa'id bin Jubair telah ditekan kepala dia, tenyih kepala tertanam. Lalu dia membaca
walillahil masyriq wal maghrib, meletak ke mana sahaja kepala aku, sesungguhnya timur dan barat itu adalah milik Allah. Apabila muka dia betul-betul apa dia kena ditelekupkan, kena sembah atas tanah, lalu dia membaca ayat adalah surah Taha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami ciptakan kamu dan ke dalam tanah kami kembalikan kamu, daripada tanah kamu dikeluarkan kembali. Akhirnya Sa'id bin Jubair dibunuh. Seminggu lepas tu Hajjaj pula mati dalam keadaan yang sangat orang kata sangat dahsyat. Apa dia cara matinya, berdasarkan riwayat sejarah, betul atau tidak Allah alam, itu berdasarkan sejarah. Baik, Sa'id bin Jubair menyebut pandangan dia, zikir adalah dengan mentaati segala perintah Allah. Sesiapa yang tidak taat kepada Allah, maka ia tidak dikira berzikir meskipun ia membanyakkan tasbih, tahlil dan bacaan Quran. Apa maksud taat di sini? Iaitu mengutamakan perkara yang fardu. Kalau duduk tasbih saja, subhanallah subhanallah, duduk tahlil saja, la ilaha illallah la ilaha, lepas tu baca Quran, tapi yang fardu tak selesai. Tak selesai. Maksudnya solatnya tidak jaga, solat waktu tidak jaga, yang melibatkan amalan fardu, maka ia tidak dikira berzikir. Sebab zikir ialah mengutamakan ketaatan dalam amalan yang difardukan. Tokoh tabi'in yang lain bernama Atta bin Abi Rabah. Kalau kita baca secara ulama silam, kita akan jumpa dia ada dua orang nama Atta bin Yasar, seorang lagi Atta bin Abi Rabah. Katanya majlis zikir ialah majlis memperkatakan halal dan haram, belajar fiqh untuk tahu apa yang halal, apa yang haram, bagaimana berjual beli. Ini urusan muamalah, menunaikan salat, puasa, bak kahwin, cerai, haji dan seumpamanya. Maknanya menurut Atta bin Abi Rabah, kita mengaji hukum-hukum agama, hukum syariat, sebenarnya termasuk bab zikir juga. Mana zikir tak nak tika pergi wasbah saja, sebenarnya termasuk dalam majlis zikir. Wangian daripada pelbagai minyak wangi. Abu Hazim Salah bin Dinar berkata, barang-barang akhirat pada saat ini sedang murah. Pada suatu hari nanti barang-barang ini akan menjadi sangat mahal dan tidak mampu dibeli. Benar ucapan beliau, selama mana nyawa masih dikandung badan, sungguh mudah membangunkan rumah idaman anda di syurga. Ia tidak memerlukan pembiayaan yang banyak, dengan hanya mengucap tasbih, tahlil. Tasbih subhanallah. Tahlil, bila disebut tahlil maknanya la ilaha illallah. Sebenarnya zikir ni tidak perlu kepada majlis. Kita bila sebut majlis ni, kita faham majlis secara formal, rasmi, kena ada ketua seorang, lepas tu tasbih ramai-ramai, tahlil ramai-ramai, tahlil ramai-ramai. Tak, tasbih, tahlil, takbir, zikir ni munfaridan, bersendirian. Asalnya zikir bersendirian. Adapun dibuat secara ramai-ramai, bukan serentak tapi sendiri-sendiri. Biasa menjadi amalan dalam beberapa tarekat tertentu, bila sebut bab zikir, dia mesti zikir secara serentak. Sebab tu tempat-tempat kita, zikir-zikir yang banyak kita dengar dipopularkan oleh kumpulan-kumpulan nasyid yang dilakukan, sebenarnya itu pengaruh daripada amalan-amalan tarekat. Zaman sahabat, zaman tabi'in tak ada zikir gitu. Subhanallah, 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 cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak perlu zikir itu dilakukan kecuali Al-Quran. Adapun Quran ada dalam hadis riwayat Sunan Abi Dawud dan yang lain-lain, man lam yatawanna bil Quran falaysa minna. Sesiapa yang tidak melagukan Quran, tidak mengindahkan bacaan Quran, bukanlah di kalangan kita. Atau riwayat lain menyebut zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Adapun bacaan zikir tidak perlu dilagukan. Tidak perlu untuk berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau biasa di sekolah-sekolah asrama, budak-budak suka gitu. Tapi penghayatan tu zikir tidak ada. Sebab zikir sebenarnya bukanlah pada lagunya, tetapi kepada memahami apa yang kita sebut.
Itu terpulanglah atas kita lah. Tapi asalnya begitu. Sebab apabila kita buat adalah betul begitu, dia membawa kepada raf'us saut, angkat suara. Angkat suara dalam zikir tidak digalakkan. Seperti berlaku kepada para sahabat dalam satu perjalanan. Kata Abu Musa al-Ash'ari, dalam satu perjalanan, apabila kami para sahabat berada di tempat yang tinggi, kami bertakbir dengan suara yang tinggi. Irtaf aswatuna. Kami bertakbir dengan suara yang tinggi. Lalu Nabi kata, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, berilah rasa simpati, kasihan belas pada diri kamu. Tidak perlulah kamu meninggikan suara dengan zikir takbir tadi. Tidak perlu. Kerana kamu fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu sami'un qarib. Kamu tidaklah menyeru meminta kepada Tuhan yang sifat dia sumun. Sumun maknanya yang peka. Tuhan itu tidak peka, dia bersifat maha mendengar. Dan dia tidaklah ghaib, jauh daripada kamu, dia ada. Dia itu maha mendengar, lagi qarib, dekat. Jadi cukuplah untuk sama ada takbir, tahlil dengan suara yang perlahan. Biasa tempat kita kalau ada majlis kematian, kita buat majlis tahlil, orang yang rasa lebih khusyuk, la ilaha illallah, dia rasa. Selagi bila naik zub tu, dia punya la ilaha illallah, Allah. Dah tak kena tu cara tu. Ini zikir tidak berdasarkan kepada ilmu. Cukup la ilaha illallah. Dia kalimah la tu dia panjang tu. Takkid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Sebab dia ada dua rukun situ, rukun nafi dan rukun isbat. Dalam kalimah tauhid ada dua rukun nafi dan isbat. Menafikan tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tapi kalau kita nak ikut sedap lagu kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah. Tapi kat setengah-setengah tempat tu dia siap dengan lagu. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu biasa jumpa dalam mana-mana tarekat, dia akan buat gitu. Adakah perlu at-taghanni fil adhkar? La da'i. Tidak perlu. Tapi bagi yang masih nak mempertahankan, itu terpulang kepada dia. Kita tidak mengatakan zikir begitu, kita tidak mengatakan zikir itu sesuatu yang dilarang. Memang kita disuruh berzikir, tetapi kaifiyah, persoalannya kaifiyah, cara. Cara sebegitu tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Muka kata sikit-sikit sahabat, iyalah kita kata memang kena ikut sahabat. Sebab sahabat ini generasi pertama yang terima Islam daripada Nabi SAW secara langsung terus. Kita ni peringkat ke berapa dah kita ni? Terima secara terus. Orang yang paling faham agama sahabat. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala memuji para sahabat dalam ayat berapa tu? Ayat ke-100 surah At-Taubah. Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang terawal dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikut mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Mereka kekal dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Ini suatu pujian yang khusus untuk para sahabat. Ada dalam hadis yang dhaif, adalah riwayat hadis yang dhaif dibahaskan oleh ulama usul. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang. Kemana sahaja mereka pergi, ikutlah dia. Dari segi maknanya sahih, tapi dari segi sanadnya, periwayatannya tidak kuat. Yang lebih sahihnya ialah iqtadau bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikutlah dua orang yang selepas aku, itu Abu Bakar dan Umar. Itu adalah lafaz yang lebih sahih. Baik. Kembali kepada bab zikir.
Sebab tu bila kita berzikir, kalau dengan cara ilmu, kita kena tahu pendekatan yang kita buat, kafiat kita buat. Ada kata sahabat buat tu. Kalau sahabat tak buat, bermakna kita telah beramal dengan zikir dalam bentuk yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Tidak berdasarkan kepada ilmu. Itu kadang-kadang setengah orang dia mereka-reka zikir sendiri. Siapa kepada mereka yang berlaku dalam setengah ajaran yang menyeleweng, memadai dengan berzikir hu. Asalnya dia nak sebut la ilaha illahu. Hu tu mana Allah, akhirnya hu. Bahkan zikir ifra' sendiri pun tidak warid dalam mana-mana riwayat. Zikir ifra', zikir ifra' ni Allah tak ada. Ya adanya tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Zikir ifra' dengan Allah asalnya tak ada. Sebab tu dalam tarikat Syadziliyah, seperti yang ditulis oleh Abdul Qadir Isa, Haqaiq anit tasawuf, sesiapa nak berzikir dengan zikir ifra' dia kena ada ijazah. Dia meletak syarat kena ada ijazah dalam tarikat Syadziliyah. Sebab zikir ifra' ni dia tahu memang tidak ada sanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi benda tu banyak diamalkan oleh beberapa, kebanyakan tarikat yang tertentu. Termasuklah yang di dalam Al-Arqam sendiri pun dulu. Sebab pokok nasyid ni Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Zikir itu dilagukan, la da'i, tak perlu. Mai pula kumpulan lain, Allah 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 Allahu Akbar Allah 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 Allahu Akbar. Adakah perlu dilagukan? Tak perlu. Kalau perlu, mana nas dalilnya? Cuba tuan-tuan balik rujuk dalam ayat surah Al-A'raf 205, ayat di akhir surah Al-A'raf. Nas yang paling jelas, yang paling sarih tentang tidak perlu untuk diangkat suara, ditinggikan suara untuk zikir. Allah Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Akhir surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf berakhir dengan ayat 206, itu ayat 205. Dan ingatlah kepada Tuhan kamu, berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu fi nafsika, dalam diri kamu. Yang utamanya zikir dengan hati. Tadarru'an wa khifatan, dengan penuh tadarru', merendah diri dan rasa takut, tanpa menyaringkan suara. Dunal jahri minal qaul, tanpa menyaringkan suara. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Tapi memang kita akan jumpa, akan berlakulah dari segi percanggahan pendapat, pro dan kontranya, antara zikir jahar dengan zikir sir, zikir dengan kuat dengan zikir dengan perlahan. Kita akan jumpa bahkan bukan sahaja di kalangan orang awam, bahkan di kalangan tokoh-tokoh ulama ada yang bersetuju boleh zikir dengan kuat, ada yang setuju zikir dengan perlahan. Tapi yang lebih sahih, lebih rajih, zikir asalnya perlahan. Zikir asalnya perlahan. Bahkan kalau kita berzikir lepas mai dalam wirid yang kita baca tu pun, yang disebut dalam hadis Ibn Abbas, menjadi kebiasaan di zaman Nabi raf'us saut bizikr, mengangkat suara dengan berzikir, membaca wirid lepas salat. Kana ala ahdi Nabi, adalah berlaku di zaman Nabi, kata Ibn Abbas. Tetapi hadis ini sebenarnya merujuk kepada situasi yang tertentu, bukannya sepanjang masa. Hadis Ibn Abbas tu bukan mewakili semua keadaan, tak. Sebab adalah tidak adil kita memahami satu situasi dengan melihat satu riwayat. Sebab dalam riwayat Abdullah Az-Zubair, dalam riwayat Ummu Salamah tentang masalah zikir lepas mayat, tidak disebut zikir dengan mengangkat suara. Sebab tu Al-Imam Syafi'i lebih cenderung untuk wirid lepas mayat hanya perlu baca derah, baca kuat, sekali-sekala sahaja. Boleh rujuk dalam kitab Al-Um oleh Al-Imam Syafi'i. Apabila imam mendapati bahawa makmum masih ada yang belum mengetahui cara berzikir, maka bolehlah yajharu bihi, dia menyaringkan bacaan zikir dalam wiridnya.
dari segi istighfarnya, la ilaha illallah, ayat kursinya, qul huwallah, tasbihnya. Tetapi apabila didapati makmum itu sudah mengetahuinya, maka perlulah yusirru bihi, dia memperlahankannya. Itu pandangan Imam Syafi'i. Kalau kita rujuk dalam kitab tapi tempat kita agama mengaku mazhab Syafi'i, tak kira waktu apa memang baca dia sama. Itu terpulai lah. Pada ada setengah tanya mazhab mana, no comment, tak nak jawab. Kalau jawab tak kena, ada ya marah kita pula. Kata tak apa, kita bagi fakta, tak yakin sila rujuk. Sila rujuk. Kalau tak ada kita tak apalah, nanti rumah hamba ada lah, tak harap tak ada, cuba cari hak terjemah yang berada. Dalam bab zikir lepas maya boleh sekali-sekala apabila ada maslahah, ada keperluan. Allahu Akbar. Kita sama sikit lagi. InsyaAllah ni. Mana tadi? Perenggan yang kata, oleh sebab itu orang yang berakal tidak akan melepaskan kesempatan yang sangat besar ini. Mereka akan berusaha untuk membangunkan kediaman mereka di syurga dengan seindah-indahnya, yakni dengan membanyakkan melakukan ibadat sunnah dan zikir setiap masa. Salah seorang tokoh tabi'in yang memiliki kisah yang sangat indah dengan zikir ialah Abdullah bin Ghalib di Kufah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd. Kitab Az-Zuhd ni bagus kalau dibaca, dia banyak riwayat-riwayat Imam Ahmad sebut tentang kehebatan amalan-amalan orang soleh di zamannya, bahawa Abdullah bin Ghalib ini tidak pernah berhenti menyebut nama Allah dalam setiap keadaan. Allahu Akbar. Kita nak lazimkan diri kita dengan sebut subhanallah, astaghfirullah, subhanallahil azim, rabbighfirli wa tub alayya, astaghfirullahal azim. Payah kita. Kadang-kadang kita bawa kereta pada dia saja. Kalau kita hafal Quran, kita boleh baca Quran. Tapi kalau kita tak ingat, kita boleh baca zikir pun boleh. Semudah kita bawa kereta subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Sekali tengok rutinitas je dah, masya-Allah, tukar lain pula dah. Kena kau lalu hak comel pula agak. Subhanallah tukar masya-Allah. Tak apa dah ikutlah nak sebut apa. Jangan aksiden sudah lah. Subhanallah sana tepuh tiada lapu apa tepi jalan pokok kayu. Baik. Walaupun sedang dalam perbincangan dengan seseorang, beliau tetap tidak menghentikan zikirnya. Seorang sahabat nama Sa'id bin Zaid berkata, ketika Abdullah bin Ghalib terbunuh, kami meletakkannya dalam kubur lalu menanamnya, mengkebumikannya. Tiba-tiba keluar dari tanah kuburannya wangian daripada pelbagai minyak wangi. La haula wala quwata illa billah. Kelebihan daripada amalan zikir dia, Allah Ta'ala memuliakan. Dalam kubur itu bang wangi, mungkin itu wangian syurga. Malik bin Dinar berkata, aku mengambil sebahagian daripada tanah itu lalu meletakkan dalam kantung, dalam bekas kain apa kecil. Mungkin Malik bin Dinar nak teh tanah ni sejauh mana, teh wangi itu lama mana. Aku terus-menerus mencium bau wangi tersebut meskipun selepas beberapa hari. Ini kita boleh kata masuk dalam bab karamah, bab kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang soleh. Akhir sekali, indahkan rumah di akhirat. Penulis ni kata, saya selalu berpesan, jangan anda meninggal dunia, jangan anda biarkan anda ni mati sebelum kita pastikan rumah yang akan kita diami di akhirat benar-benar selesa untuk kita tinggal di situ. Sebab kehidupan di akhirat kekal abadi. Jika rumah di akhirat itu tidak selesa untuk kita, maka kita akan hidup kekal dalam ketidakselesaan. Selesa bukan maksud selesa sebuah orang dalam neraka tak. Maksud selesa ni maksudnya kita rasa tidak senikmat orang lain. Tapi dalam syurga ni semuanya hebat. Kenapa syurga ni hebat belaka? Cuma maksud tidak selesa ni tidak sehebat nikmat orang lain walaupun sama-sama dalam syurga. Sebab kita duduk atas dunia, kalau duit banyak mungkin dia rasa rumah ni kurang selesa, ada duit dia cari tempat lain buat rumah lain pula.
Rumah asal dia jual. Tapi di akhirat lain pula ceritanya. Untuk itu marilah kita membanyakkan ibadat sunat dan zikir. Setiap kali mengucapkan tasbih, pada hakikatnya kita sedang menanam sebuah pokok di taman syurga. Semakin banyak zikir yang kita ucapkan, semakin hijau dan rendang taman tersebut. Semoga Allah Ta'ala meringankan lidah kita untuk berzikir menyebut namanya, agar semakin indah dan hijau kediaman kita di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan? Ya, bukan untuk soalan dah. Ada soalan? Ya. Ayat Quran ya. Ayat. Qul ya Allah ya. Itu ayat 110 surah Al-Isra, juga di akhir surah Al-Isra. Qul ya Allah awinur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Disambung dengan ayat terakhirnya, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Kul, katakanlah, ud'u Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, serulah kepadanya, ataupun awidur rahman, ataupun serulah dengan nama ar-Rahman. Apa-apa sahaja yang kamu seru kepada Allah Ta'ala, maka baginya al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Datangnya larangan wala tajhar, janganlah kamu menyaringkan suara kamu dalam salat kamu. Baik, ayat ini sebenarnya bersifat khusus. Ayat ini bersifat khusus. Maksud bersifat khusus ialah ayat ini diturunkan di Mekah ketika awal diperintahkan solat. Ada waktunya Nabi membaca ayat dengan kuat, membaca dengan kuat sehingga bacaan itu didengar oleh kaum musyrikin. Maka turunlah perintah wala tajhar bi salatika. Ulama tafsir menyebut wala tajhar bi qiraatika fi salatik, janganlah kamu menyaringkan bacaan kamu dalam salat itu. Dan jangan pula wala tukhafit biha, jangan kamu terlalu perlahankannya. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan pertengahan antara keduanya, tidak derah doa, tidak kohar doa. Tetapi ayat ini dari segi perintahnya bersifat khusus, itu semasa marhalah Makkiyah, peringkat Nabi berada di Mekah. Apabila berlakunya hijrah ke Madinah dan masalah yang dihadapi di Mekah itu tidak ada lagi di Madinah, maka tidak ada larangan untuk menyaringkan bacaan dalam solat. Ayat ini sebenarnya bukan berkenaan dengan masalah larangan untuk khusus untuk masalah zikir. Tak, dia bukan masalah zikir, masalah solat. Masalah al-jahru fil qiraah fis salati, masalah menyaringkan bacaan dalam salat ataupun memperlahankannya. Dia termasuk dalam ayat yang dikecualikan daripada kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, tapi khusus pada sebab. Ayat-ayat semua ini banyak dalam Quran. Contoh dalam surah Al-Maidah, apabila ada sahabat bertanya itu dan ini, tunggulah ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang banyak perkara, sekiranya diberi jawapan untuk kamu maka tasukkum, ia menyusahkan kamu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an, sekiranya kamu bertanya masalah itu ketika Quran masih diturunkan, wahyu belum selesai, Nabi masih hidup, maka akan diberitahu jawapannya. Sebenarnya ya ayyuhallazina amanu ini khusus untuk sahabat. Tidak boleh seseorang itu dia kata jangan banyak bertanya, sebab dalam Quran sebut la tas'alu an asya. Tak, ayat ini khusus untuk sahabat.
Sebab siakul ayat, kedudukan ayat itu hanya khusus wa in tas'alu anha, sekiranya kamu bertanya tentang masalah itu, hina yunazzalul Quran tubdalakum, ketika Quran diturunkan, masih diturunkan. Maknanya zaman Nabi masih hidup lah. Sekarang ini Nabi sudah wafat, sudah tiada. Kalau kamu bertanya, maka akan diberi jawapan, dan boleh jadi jawapan itu menyusahkan kamu. Sebab itu dalam kaedah usul, kaedah fiqhiyah, menyatakan apa-apa sahaja urusan dunia yang asalnya tiada dalil, maka ia kekal dengan ibahah, hukumnya harus. Asalnya harus, jangan tanya, asalnya harus, kecuali ada nas mengharamkannya. Al-aslu fil asya' al-ibahah, asal bagi sesuatu adalah harus, kecuali ada dalil mengharamkannya, tak perlu tanya. Lalu sahabat bertanya, kau ni boleh kau makan ni boleh kau? Selagi tidak ada dalil mengharamkannya, maka ia adalah harus. Dalam satu hadis yang sahih, a'zamun nasi jurman, manusia yang paling besar melakukan kesalahan ialah man sa'ala an mas'alatin, orang yang bertanya tentang satu masalah yang asalnya tidak diharamkan hukumnya, tetapi diharamkan dengan sebab soalan dia tadi. Kalau dia tak tanya lebih baik, sebab dia tanya turunnya hukum, maka asalnya harus jadi haram. Jadi ayat sebelum ini bersifat khusus, serupa dengan ayat 110 surah Al-Isra tadi, qul Allah aw ar-rahman wa la tajhar bis salati, jangan kamu menyaringkan bacaan dalam solat. Akhirnya sudah menjadi suatu sunnah Nabi, bacaan dalam solat maghrib dan solat isyak, solat subuh dibaca dengan jahriyah, dengan nyaring, ataupun solat zuhur dan solat asar dibaca dengan perlahan. Tapi kalau mungkin metode silap, baca zuhur dibaca juga, asar baca juga, solat itu tetap sah, cuma dianggap mukhalafatus sunnah. Sebenarnya zuhur sendiri pun pernah Nabi baca juga, tapi tidak sama-sama. Kadang-kadang sahabat dengar, boleh dengar, tapi tidak sama-sama lah, mana tidak sepanjang masa. Ada kalanya dibaca kuat, tapi ala sabilil ahyan. Cuma untuk ayat 110 surah Al-Isra tadi merujuk kepada suatu kes yang lebih bersifat khusus pada zaman Makkiyah. Wallahu a'lam. Tak ada. Iya. Bagi makmum baca gerak, orang sebelah dengar tu lah kawan. Tu tak boleh. Ini khusus untuk imam. Kalau makmum macam kes ni berlaku, mungkin masjid ni saja, mungkin masjid lain pun ada juga. Begitu. Ada dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, apabila ada sahabat seorang itu dia baca juga dan mengganggu orang di sebelahnya, maka Rasulullah memberitahu, ayyuhan nas, wahai manusia, setiap orang di kalangan ketika solatnya, fa innahu yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Janganlah bacaan kamu yang kamu nyaringkan mengganggu orang di sebelah kamu. Kerana ada kaedah fiqh menyebut al-masyghul la yushghal, orang yang sedang sibuk dengan urusan solatnya tidak boleh disibukkan dia dengan nak dengar orang lain. Cukuplah orang itu baca dengan untuk dia. Ya, ada lagi. Macam mana? Bunyi sasa juga. Yalah, mungkin kadang-kadang kalau degah sangat tu mengganggu dah. Jadi kalau tepat itu boleh, sebab apa kata dia, kalau tepat itu tidak perlu dia dianggap mukhalafatus sunnah, telah bercanggah dengan sunnah. Asalnya tepat-tepat sebegitu dalam rokok, dalam sujud, tidak dalam tasyahud sendiri. Bacaan asalnya tidak perlu dinyaringkan, tak perlu baca degah, perlu dia baca perlahan. Asalnya begitu. Tujuannya dengan tujuan supaya ada mutashwish ala ghairihim, tidak menimbulkan gangguan kepada orang lain. Kita kata mungkin imam sendiri pun kalau dia baca degah pada tepat, tidak perlu baca kuat mengganggu orang lain. Kecuali tepat perlu dia baca kuat. Kalau solat maghrib, isyak, subuh, untuk rakaat pertama, rakaat kedua, Fatihah dan juga surah dibaca dengan kuat. Sebab tu dalam mazhab Imam Malik, kalau solat berjemaah untuk solat jahriyah, makmum tak baca Fatihah tak apa. Kalau kita nak pergi kepada mazhab Syafi'i, kata kena baca berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak dikira sah solat tak baca Fatihah. Tak apa, kita baca.
Tapi sebenarnya ada dua keadaan, sama ada salat tu zuhur dengan asar, tapi melibatkan salat maghrib, isyak dan subuh, itu ada khilaf. Itu dibahaskan oleh ulama, termasuk Al-Imamul Baihaqi dalam kitab yang khusus masalah al-qiraah khalfal imam, bacaan di belakang imam. Kalau makmum rasa dia tak perlu baca, maka salat tetap dikira sah. Ada qaul yang muktabar di sisi ulama. Cuma kalau kita nak pergi atas mazhab Syafi'i, boleh juga. Tapi sebab tadilah, kalau timbul gangguan tepat tak sebelum baca, kita baca juga sebab tadi soalan Abi Hamid tadi, ataupun baca tahiyat tadi, sebenarnya tak perlu, atau sama ada makmum sendiri ataupun imam. Sedangkan tempat yang dibolehkan baca derah pun, makmum tak perlu baca supaya tidak timbul gangguan pada dia untuk dibaca ayat lain, dan dia boleh fokus kepada bacaan imam. Dalam hadis Mubadah bin As-Samit, iaitu wa idza qara'a, bila imam tu baca, fa ansitu, kamu diam. Ditambah sebab ada kes dalam solat subuh, Nabi terganggu bacaannya sebab ada sahabat yang baca. Nabi kata jangan baca apa-apa illa bi Fatihatil kitab. Bacaanku telah terganggu dengan bacaanmu. Adapun dalam salat kamu, janganlah kamu baca kecuali Fatihah. Tapi pernah berlaku kes kampung, ada seorang itu imam tak ada meninggal. Dia ada penyakit, katakan penyakit was-was. At-tahiyyatul mubarakah. Kuat pula tu baca dalam baca juga. At-tahiyyah. Sia gitu. Tapi kau dah tak ada arah dah. Tak orang lain nak tegur muka dia tak imam. Kadang-kadang semua itu orang asal pun tempat baca derah, baca kohok, baca derah juga. Bukan sekali dua, sama-sama. Sebab tu jadi imam ni dia perlu kepada al-fiqhu, perlu kepada ilmu. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Patut mengimamkan satu kaum orang yang paling aqra'. Aqra' sama ada sudut bacaannya baik dan sudut afqah, lebih faqih, lebih faham. Imam tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu cepat. Tidak boleh terlalu lama, kecuali kalau dia semai sore boleh nak sujud lama, rukuk lama. Tak boleh terlalu cepat sehingga mengurangkan kadar tamakninah. Tak boleh juga. Kena ambil jalan pertengahan. InsyaAllah kita sambung semula. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa